Orang kata dunia ni perlu juga, tuan-tuan. Bukan kita nak kena buang dunia ni, bukan. Sebab dunia ni tempat yang Allah siapkan sebagai jambatan kita menuju ke negeri akhirat. Dunia ni juga adalah mazra'atul akhirah, ladang bagi negeri akhirat. Dunia ni sebagai ladang tempat kita bercucuk tanam, dan akhirat nanti insya-Allah kita akan tuai hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Qiyamul-Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Mastika Hadis, dan kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 79 pada hadis yang ke-19, kitab edisi tulisan Jawi, masih lagi di bawah tajuk Bab Iman dan Islam yang Sempurna. Iman dan Islam yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan lain-lain.
daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, sebahagian daripada kesempurnaan Islam yang dimiliki oleh seseorang manusia itu adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak perlu kepadanya. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, malam ni kita tengok satu lagi hadis yang diingatkan kepada kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menceritakan kepada kita tentang kesempurnaan ataupun ciri-ciri seorang Islam yang sempurna dari sudut keislaman dan keimanannya. Maka kesempurnaan itu datang apabila dia meninggalkan apa sahaja yang tidak perlu dalam hidupnya, apa sahaja yang tidak perlu baginya, maka dia tinggalkan dan dia tidak mengambil atau menjalankan perkara yang berkenaan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, bahasa mudah kita nak faham di sini, kita ni hidup dalam agama Islam, dan Islam ini agama yang mendidik kita supaya menjadi hamba dan manusia yang baik, menjadi manusia yang akur dan patuh pada setiap arahan yang Allah keluarkan kepada kita. Dan sudah barang pastilah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, agama Islam ini mendidik kita menjadi manusia yang sempurna, menghalakan kita ke jalan yang benar dan menjauhkan kita daripada jalan yang sesat dan yang terpesong. Namun di sana kita harus ingat, Allah Subhanahu wa taala juga membekalkan pada kita selain daripada iman dan akal fikiran yang waras, Allah Ta'ala juga membekalkan kita dengan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu inilah yang kita nak kena kawal selia dengan baik, yang kita nak kena jaga dia dengan baik, kita nak tambat dia dengan sempurna. Sebab nafsu ini kita tak boleh buang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itu benda yang Allah sediakan kepada kita. Itu benda yang Allah dah letak dalam diri tiap-tiap jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan nafsu ini, kata Allah, dan kesempurnaan jiwa itu. Dan kami ilhamkan dalam diri manusia itu. Kadang-kadang dia buat benda yang tak elok, kadang-kadang dia akan buat benda yang elok, benda yang baik. Jadi inilah tugas berat kita, nak kawal selia nafsu kita. Sebab nafsu sentiasa bercanggah dengan iman. Nafsu sentiasa bercanggah dengan iman. Dalam agama diajar kita oleh Imam Al-Ghazali cara-cara nak melemah dan menundukkan nafsu kita. Yang pertama, Imam Ghazali ajar kita kurangkan makan. Kita makan boleh tahan. Hari-hari kita makan, kadang berlebih, terlajak, terlampau kenyang. Dia berlawan tuan-tuan. Imam Ghazali kata nak lemahkan nafsu ni kena kurangkan makan.
Imam Syafi'i ajar pada kita, perut kita ni dibahagi kepada 3. 1/3 adalah makanan, 1/3 adalah air, 1/3 lagi adalah oksigen atau untuk pernafasan. Kita 3/3 makanan. Jadi macam mana tuan-tuan? Kita nak kawal nafsu kita tak? Dia makin membuak. Jadi pakat-pakatlah kita, ejah-ejahlah tuan-tuan, kurang-kurangkan makan tu. Boleh makan tapi ingat-ingatlah orang yang susah nak makan, macam saudara Islam kita di Palestin dan sebagainya. Yang kedua tuan-tuan, kurangkan tidur, kata Imam Ghazali. Sebab tidur ni baguslah untuk rehat badan, tapi terlampau banyak kita tidur, dia melemahkan badan. Nafsu memang nak tidur. Malam ni nak datang masjid, hujan apa barang. Kan? Hujan-hujan, sejuk-sejuk macam ni dah. Malam-malam cuti Selangor ni, pahal nak datang masjid tak? Baik rehat tengok berita jam 8. Kan? Walaupun berita pusing-pusing itu je cerita dia. Tapi tuan-tuan, kita lawan nafsu kita, kita mari juga masjid hujan-hujan, basah kuyup malam ni. Sebab kita nak turunkan nafsu kita. Kurangkan tidur. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, nak kontrol nafsu kita ni, kurangkan bercakap, terutama benda yang bukan-bukan. Kita bercakap boleh tahan, banyak cakap, banyak komplain, banyak begitu, banyak beginilah, boleh tahanlah kita. Jadi tuan-tuan, kalau kita boleh ikut 3 saranan Imam Ghazali ni, untuk kita turunkan nafsu kita ni, maka tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, insya-Allah perjalanan hidup kita akan jadi lebih baik dan lebih stabil, insya-Allah. Baik, cuba kita tengok huraian sikit hadis tu, dia pendek tuan-tuan. Disebut dalam kitab ini, manusia dalam alam kehidupan ini menghadapi perkara-perkara yang wajib dilakukan dan juga yang mesti ditinggalkan. Jadi kena ingat, dalam hidup ni ada benda yang wajib kita kena buat, dan yang mesti atau wajib kita kena tinggalkan. Hak wajib kita buat ni adalah arahan-arahan yang Allah keluarkan dalam bentuk amalan yang wajib. Wajib solat fardu yang 5, wajib puasa Ramadan, wajib bayar zakat fitrah, wajib kita menunaikan ibadah haji bagi yang berkemampuan walaupun sekali seumur hidup, wajib menutup aurat, wajib taat ibu bapa, taat suami, taat pemimpin dengan kadar yang diizinkan agama. Ini contoh benda wajib dalam hidup kita. Dan ada juga arahan wajib tinggalkan benda yang Allah larang. Benda yang Allah larang ni banyaklah. Jangan berjudi, jangan berzina, jangan makan rasuah, jangan menipu, jangan itu, jangan ini, banyaklah tuan-tuan. Jangan dedah aurat tak, jangan tinggal solat, banyak. Baik, jadi 2 ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, dia berlega dalam hidup kita. Dia akan sentiasa ada lah satu dengan lain. Baik, kemudian dia sebut perkara yang wajib dilakukannya itu ada yang untuk masa hidupnya di dunia dan ada yang untuk hidupnya di akhirat. Jadi benda wajib yang kita buat ni ada yang untuk dunia. Contoh
kita selesaikan nafkah tanggungjawab kita terhadap anak isteri kita. Itu dunia punya cerita lah, walaupun dia ada link dengan akhirat. Dan ada benda hidup dunia yang wajib ni yang melibatkan akhirat. Itu banyaklah. Termasuk semua amal-amal kita yang wajib, itu akan ada link yang besar untuk hari akhirat. Jadi sebab itulah tuan-tuan, perlu dan wajarnya untuk kita sentiasa belajar, mengaji, cari ilmu, datang ke masjid, ke surau, duduk sekejap dalam majlis ilmu kita. Kita kuliah ni maghrib isyak aja tuan-tuan, lajak sikit, bukan berjam pun. Kuliah subuh pun 45 minit, 50 minit habis lah, bukan lama pun. Kan, bukan kuliah ni berjam tuan-tuan, bukan. Paling tinggi sejam je. Jadi bila mengaji ni tuan-tuan, insya-Allah Allah akan bagi kekuatan dalam hidup kita. Pagi tadi saya kuliah subuh, cuti Selangor kan, dekat Surau Ar-Rahmah, Syekh 8 Shah Alam. Habis kuliah tu jumpa satu orang sepasang, bukan sepasang, dua beranak perempuan, ibu dengan anak. Dia jumpa saya ada urusan dekat kereta kan. Jadi bila jumpa tu, saya tengok ibu dia ni macam, bukan macam, tua lah, sangat tua. Tapi saya tengok macam kuat, steady kan, dengan telekung dia. Saya tanya dia, makcik umur berapa makcik? 82. Nampak macam 28. Dia kata, ustaz jangan buat kelakar Ustaz, 82 Ustaz. Ni anak makcik, dia tunjuk anak perempuan ni. Berapa umur akak? 59 Ustaz. Tua 10 tahun daripada saya lah. Jadi saya kata ke makcik tu, alhamdulillah makcik 82 pun nampak sihat, elok, mari ke masjid surau lagi. Dia kata alhamdulillah Ustaz. Anak makcik berapa orang? 6 orang Ustaz. Yang ini dia tunjuk anak perempuan dia, saya lahirkan dia masa umur saya 24 Ustaz. Ingat lagi dia. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok orang-orang tua macam ni kan, datang masjid, datang surau, kadang-kadang hati kita rasa hiba tuan-tuan. Di sebalik kita seronok tengok meriahnya surau masjid tu. Tapi bila tengok makcik-makcik, pakcik-pakcik macam ni, kadang-kadang kita rasa hiba dah. Hiba tu bukan apa, kadang kita teringat mak ayah kita, itu je. Kita tengok hebat makcik ni tak, tua-tua pun mau lagi datang, kuat lagi dia, Allah bagi kekuatan. Dan saya yakin tuan-tuan, mesti masa muda dia memang kaki surau, kaki masjid. Dia selalu macam tu lah tuan-tuan. Orang yang istiqamah ni, Allah Ta'ala akan bagi dia kekuatan sampailah dia mati. Jadi sebab itu perlunya tuan-tuan, kita ni hidup dalam keadaan sentiasa berusaha untuk memperbaiki hidup dan diri kita masing-masing. Baik, kemudian saya sambung lagi bacaan. Untuk masa hidupnya di dunia, ceritanya tadi ialah makan minum, pakai patut, rumah tangga, beranak pinak dan sebagainya. Ini yang kewajipan atas dunia tadi ni kan, makan minum, pakaian, rumah tinggal, keluarga, anak pinak, cucu. Dan untuk hidup akhirat pula adalah segala amal ibadah yang dituntut kita mengerjakannya. Jadi tuan-tuan, dua benda ni dia takkan lari daripada hidup kita.
Dua-dua ni sentiasa kena kita tengok dengan baik. Orang kata dunia ni perlu juga, tuan-tuan. Bukan kita nak kena buang dunia ni, bukan. Sebab dunia ni tempat yang Allah siapkan sebagai jambatan kita menuju ke negeri akhirat. Dunia ni juga adalah mazra'atul akhirah, ladang bagi negeri akhirat. Dunia ni sebagai ladang tempat kita bercucuk tanam, dan akhirat nanti insya-Allah kita akan tuai hasilnya. Tapi ada orang kadang-kadang dia tidak sabar, tuan-tuan. Sebab itu hidup dunia ni kena sabar, tuan-tuan. Untuk memikirkan habuan nasib akhirat, duduk atas dunia ni kita kena sabar banyak. Sebab apa saya kata kena sabar banyak? Sebab semua kebaikan yang kita buat, pahalanya kita tak nampak. Sedangkan manusia ni kadang-kadang dia lebih cenderung, dia lebih seronok pada benda yang dia nampak. Dia lebih percaya daripada yang dia tak nampak. Itu memang perangai manusia lah. Tapi sebab adanya secebis iman dalam hati kita, tuan-tuan, maka alhamdulillah kita pun terus istiqamah dengan sedikit sebanyak amalan yang kita boleh buat, sampailah hari yang kita tak akan boleh lagi buat, iaitu hari kita dimatikan Allah. Kita baca dalam laporan akhbar, tuan-tuan, ada seorang anak yang bunuh mak ayah dia. Dia tikam di dada, di leher dan di perut. 3 tempat tikaman. Seorang 82, seorang lagi 76 kalau tak silap. Mak ayah dia sendiri. Anak dia 40-an. Lepas dia tikam bunuh, dia tengok mak ayah dia dah macam tu, dia telefon polis suruh datang. Lepas tu dia lari. Kan, mungkin pengaruh dadah ke apa, wallahualam, tak tahu, tuan-tuan. Itu polis tengah siasat. Tapi itulah akhir zaman ni kan. Mana nak sangka anak sendiri bunuh mak ayah. Jadi tuan-tuan, bila meninggal, macam dua-dua orang tua tadi, arwah tadi, tak ada dah ruang dah. Kita nak buat baik ke apa benda, kuliah dah tak ada, tuan-tuan. Sebab tempoh tu dah habis. Jadi tuan-tuan boleh hadir malam ni sebab masih hidup. Dan saya sangat yakin tuan-tuan yang hadir ni semuanya hidup lagi. Tengok-tengok gaya tu macam hidup lah. Kan dia nak mati ni. Hidup lagi kan. Yang datang ni bukan tu raya lah, memang tuan-tuan lah. Jadi tuan-tuan, sebab hidup lah tuan-tuan boleh datang kuliah. Sebab hidup lah kita boleh mengaji, kita boleh berzikir, kita boleh belajar ilmu, kita boleh selawat, kita boleh niat iktikaf dalam masjid malam ni. Sebab hidup. Jadi orang yang dah mati ni tuan-tuan, dia dah tak ada apa dah peluang ni. Sebab itu jadikan dunia ni sebagai mazra'ah, ladang untuk negeri akhirat kita. Ladang ni makna apa? Tempat kita bercucuk tanam. Buatlah apa pun amal sebaik-baiknya tuan-tuan, seikhlas-ikhlasnya. Kita jangan fikir tentang ganjaran dia. Kerja kita buat saja. Buat je tuan-tuan, walaupun tak nampak ganjaran. Tuan-tuan solat maghrib tadi mana entah pahalanya kan. Tapi kita percaya pahala tu ada, jangan risau. Kita dengar kuliah sejam ni sampai isyak ni sekarang, sejuk-sejuk ni, besar pahala ni. Tapi tak nampak.
Kita solat isyak ada pahala, kita puasa ada pahala, pergi haji ada pahala, berjihad macam orang Palestin tu lagi besar pahala. Tapi tak nampak tuan-tuan. Itulah dunia yang Allah buat sangat unik. Tapi sebab kita ni ada iman, itu yang kita terus buat. Ada orang dia tak nampak, dia tak percaya tuan-tuan. Macam saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu kan, ada orang kampung saya dulu di Gombak, dia tak percaya saya sekubur kan, dia tak percaya tuan. Dia jumpa saya, dia kata, "Ustaz, percaya tak saya sekubur ada?" Saya kata, bukan saya je kena percaya, pakcik pun kena percaya. Dia kata, "Ustaz pernah nampak ke?" Mampus nak jawab lah. "Ustaz pernah nampak ke saya sekubur tu?" Saya kata, "Tak nampak lah, tapi kena percaya." Saya kata, "Kalau pakcik tak percaya, pakcik try mati dulu tengok." Itu je jawapan senang dia kan. Meninggal lah pun. dua tahun lepas masa Covid. Mudah-mudahan Allah ampun lah dosa dia tak. Kita doa baik-baik je lah. Tapi ada orang tak percaya tuan-tuan. Pasal apa? Dia tak nampak. Kalau kita korek pun kubur yang ada belakang ni, tinggal kain kapal reput je. Tak nampak pun malaikat yang datang bawa belantan ke menyeksa mayat. Tak nampak tuan. Kalau nampak, penuh masjid kita tuan. Kan? Sebab benda tu benda gaib. Benda tu wajib kita percaya walaupun tak nampak. Itu hebatnya iman tuan-tuan. Iman ni jangan main. Dia sangat luar biasa. Tuan-tuan tengok tu, geng-geng kita yang berjuang dekat Palestin. Dah masuk 2 bulan lebih tak berhenti gini. Hebat orang tuan-tuan. Walaupun betul lah kita tengok dah hampir 20,000 yang mati tapi yang mati tu orang awam je. Kesian lah kan. Betul lah yang tak berdosa yang mati. Mujahidin tak banyak mana yang mati kan. Ada yang mati tapi tak banyak. Tu yang puak-puak tu dia geram tu. Kan dia serang habis-habis orang awam sebab dia cari mujahidin tak jumpa. Lepas itu diorang buat statement tuan-tuan. Geng-geng inilah general-general Israel ni, dia buat statement, "Kami berlawan dengan hantu." Macam mana tuan-tuan? Bila wartawan tanya pasal apa cakap gitu, ialah kami sampai, peluru sampai meletup, tapi tukang tembak tak nampak. Mana datang tak tahu. Jarak dekat pula tu. Dan ada statement yang dibuat juga, "Kami nampak lembaga putih turun daripada langit." Siapa pula lembaga putih ni kan? Bukan budak-budak tahfiz yang berjubah putih, bukan. Malaikat. Jadi mau tak pening puak-puak tu nak berlawan tuan-tuan. Melarat dah sampai 2 bulan 4-5 hari dah ni. Sejak 6 Oktober. Hari ni dah berapa? 11. Besok tarikh keramat 12-12. Tarikh menghabiskan duit. Jangan buat main tuan-tuan. 12 1 minit malangkang tengok habis duit macam tu lah. Kalau tak kawal kan. Jadi tuan-tuan, itu yang diorang pening tuan-tuan nak lawan. Mujahidin tak nampak, peluru sampai. Baru ni ada seorang jeneral disebut, dia kata orang Palestin gembira. Gembira dia kata bila orang Israel atau tentera Israel mati. Tapi mujahidin lebih gembira kalau dorang yang mati. Macam mana tuan-tuan? Kalau orang Israel mati, mujahidin seronok. Tapi kalau dorang mati sendiri, mujahidin tu lagi dorang suka. Macam mana nak lawan? Israel lawan nak hidup, mujahidin lawan nak mati. Kan tak sama tu. Tuan-tuan. Jadi apa kita nak buat? Doa je tuan-tuan. Doa saja. Kan? Saya nak cakap lebih pun tak boleh. Telefon dah tinggal 2 je. Biasa 3 tuan-tuan. Satu lagi ada je ni, tapi dah tak boleh dah.
kena blok. Asyik bantai Israel aja. Kan, kena seminggu lepas satu bergile-gile pula kena tuan. Lantak dia lah. Janji ada 2, kita pacak aja 2 kan, selesai masalah. Jadi tuan-tuan, ingat, disebutkan tadi dunia ni makan minum, beranak pinak, hidup apa semualah. Tapi untuk kewajipan akhirat, dia kata tadi, semua yang melibatkan ibadah kita, itulah yang melibatkan akhirat. Jadi tuan-tuan, kita duduk ni dah masuk Disember, hujung Jamadil Awal, sehari 2 lagi Jamadil Akhir, lepas tu Rejab, lepas tu Syakban, lepas tu Ramadan. Tak lama tau, jangan sok-sonok kan. Kalau ikut tarikh itu lebih kurang pertengahan bulan Mac, 12 bulan ke berapa, lebih kurang macam tu lah, awal Ramadan. Tapi tunggu anak bulan dulu lah. Tapi jangkaan tarikh yang dalam kalender-kalender yang kita tengok tu macam tu lah. Tak lama dah tuan-tuan, 2-3 bulan je lagi. Jadi masa ni dia berjalan laju, masa berjalan pantas tuan-tuan. Kalau kita tak siapkan apa-apa bekalan yang terbaik untuk kita ni, rugi tuan. Jadi mana yang kita daya, mana yang kita mampu, insya-Allah kita buatlah tuan-tuan. Boleh baca Quran, kita baca. Boleh sedekah, kita sedekah. Tak boleh baca Quran, kita dengar orang baca Quran. Boleh je. Atau pasang ayat Quran tu kita dengar je lah. Tak, kita dah tak larat nak baca. Boleh puasa, kita puasa. Boleh buat baik, kita buat. Tolong orang, kita tolong. Boleh berdoa, kita berdoa. Kan, baca kunut nazilah, kita baca. Apa saja tuan-tuan, kita buat. Sebab itulah saham kita yang kita akan pungut hasil tuaiannya besok pada hari mahsyar nanti, insya Allah. Jadi jangan rasa macam rugilah. Tak ada. Dia dalam agama ni tak ada istilah buat baik tu rugi, tak ada. Macam tuan-tuan kata menyesal aku sedekah tadi. Jangan. Apa yang menyesal? Kalau tuan-tuan kata menyesal saya sedekah RM1, itu boleh tahan lagi. Kalau tahu bagi 10 tadi kan, itu tak apa. Jangan menyesal buat baik itu, jangan. Sebab kebaikan yang kita buat ni semua Allah akan hitung tuan-tuan. Satu persatu Allah hitung. Jadi ingat, kita ada tanggungjawab di dunia dan tanggungjawab yang sangat besar juga menanti kita pada negeri akhirat nanti. Baik, sambung lagi bacaan. Ada pun perkara yang mesti ditinggalkan, ialah segala perkara yang tidak meluputkan dia dari mendapat pahala atau faedah, dan tidak pula mendatangkan sebarang mudarat kepadanya jika ia tidak melakukannya. Dengan tercantumnya perkara yang wajib yang dilakukan dan yang mesti ditinggalkan, maka sempurnalah Islam seorang itu. Jadi di tengah-tengah antara kewajipan tadi dengan meninggalkan larangan dan melakukan kewajipan tadi, ada benda-benda yang tak ada untung kalau kita buat. Jadi lebih selamat jangan buat. Atau kalau buat boleh mendatangkan dosa, tinggalkanlah. Contoh, membazir. Membazir ni kadang-kadang kita buat tuan-tuan, tapi kita tak sedar. Jadi kalau kita dah tersedar, kita elakkanlah pembaziran tadi. Kurang-kurangkan pembaziran. Jangan berlebihan dalam kehidupan kita. Cuba belajar bersederhana. Jadi manusia atau hamba Allah yang humble, yang sederhana hidup.
yang hidupnya biasa-biasa saja tuan-tuan. Saya jumpa ramai manusia yang hebat-hebat di luar sana tapi hidupnya biasa je tuan-tuan. Macam tuan-tuan, orangnya hebat-hebat, ibadahnya rajin, puasa sunatnya rajin, semayang sunatnya rajin, sedekah jariahnya hebat, tapi hidupnya simple je tuan-tuan. Tak adalah menunjuk macam dia kaya, dia hebat, berpengaruh, tak ada. Biasa je. 2 hari lepas saya pergi makan kenduri anak murid Muslimat Subang Jaya. Jadi geng Subang Jaya ni tuan-tuan tahulah, USJ Subang Jaya ni geng koprak-koprak lah, dah orang hebat-hebat lah, orang kaya-kaya. Tapi biasa je tuan-tuan. Anak-anak murid yang tolong anak murid punya kenduri ni, jadi penangga semua ni kan, anak-anak murid kita yang lelaki yang perempuan, sampai ada yang berpangkat bukan Datuk Seri, Tan Sri terus. Tapi jumpa elok, tak ada belagak pun, jumpa peluk elok je, tak ada protokol. Saya jumpa satu Tan Sri, saya kenal dia daripada Datuk kan? Daripada dia Datuk satu masa dulu, hampir 15-20 tahun dulu. Tapi dia hebat bekerja, dia bukan orang politik lah, dia orang bekerja, orang berniaga. Naik jadi Datuk Seri, naik jadi sekarang ni dah Tan Sri. Tapi kalau jumpa macam majlis macam tu kan, tak ada orang sangat dekat-dekat tu, saya tak ada panggil Tan Sri pun, saya panggil abang. Peluk-peluk, bang apa khabar, sihat? Sihat Ustaz, alhamdulillah, lama tak jumpa Ustaz. Yalah abang sibuk keluar negara, bila nak jumpa? Dia okey je kan. Kecuali kalau majlis rasmi tu kita pun jagalah adab kan, sebab dia ada gelaran tu. Tapi kalau jumpa di rumah ke tempat kenduri yang kita berdua menyembang, memang pakai abang macam tu je lah. Dia pun okey, seronok dia. Jumpa ustaz-ustaz, dia raih elok-elok tak. Kalau pergi rumah dia tu memang dia raih sungguh. Ada orang humble begitu tuan. Puasa sunat tak tinggal, sedekah bukan main kuat kan, masjid 5 waktu, mana nak cari tuan. Saya kuliah satu tempat dekat area Gombak, surau. Saya mengajar surau tu lama tuan-tuan, daripada 2001. Ni 2023 tuan-tuan, berapa puluh tahun aku, 22 tahun kan, lebih kurang. Ada satu orang datuk juga, nampak biasa je, rupanya datuk juga dia. Tiap kali saya kuliah situ, jadual saya Khamis malam Jumaat, minggu keempat. Ni minggu kedua kan, minggu keempat. Saya start je kuliah maghrib, dia duduk belakang tu, dia buka Tupperware dia, angkat tangan sikit, tanda hormat, makan. Kan senang makan time kuliah. Rupanya buka puasa tuan-tuan, dia angkat tangan tu hormat, minta izin nak makan lah kan. Kita tahu, tiap-tiap bulan saya tengok macam tu lah, sejak dulu. Puasa sunat tak tinggal, penceramah tak puasa, tu lagi hebat. Anak murid semua puasa kan. Jadi datuk yang tu kan hebat-hebat tu lah. Jadi mereka faham tak gelaran, kekayaan tu bukanlah segala-gala. Tak ada makna pun tuan-tuan. Pada sisi Tuhan sama je. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Nabi, orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Iman dan takwa tu dia punya penentu tuan-tuan. Penentu dia. Jadi ini yang sedang kita nak bina ni. Kita nak bangkitkan iman yang ada dalam diri kita masing-masing. Apatah lagi bila kita duduk dalam suasana akhir zaman yang ada sekarang ni, yang macam-macam dah jadi keliling kelalang kita ni, maka siapkanlah diri kita tuan-tuan. Pertama sekali dengan ilmu lah.
Baik itu pihak masjid kita pun dah atur jadual setiap hari. Tugas kita datang je tuan-tuan. Datang kemudian dengar. Bukan suruh tuan-tuan ceramah, bukan. Datang dan dengar saja. Ya? Azan. 2 minit lagi. Baik, jadi tuan-tuan, ilmu tu penting. Jadi nak boleh ilmu ni bagaimana? Kena mengaji. Dengar kuliah, dengar live, tengok live kan. Baca kitab, baca buku, rojak pada ulama. Tengok dalam internet mana sumber-sumber yang sahih untuk kita jadikan rojokan kan, dan buat semakan semula. Banyak cara tuan-tuan. Sebab ilmu ni kalau tak ada, susah kita tuan. Minggu lepas saya ada jumpa kat geng-geng sini lah. Geng Membau Sempak Kubu Gajah lah. Saya jumpa kat Majlis Kenduri, sahabat saya, kawan sekolah, anak dia kahwin. Kawan sekolah Rawang dulu, anak dia kahwin. Jadi bila anak dia kahwin, dia panggil kita pergilah, pergi makan je, bukan buat apa pun. Jadi jumpa kawan-kawan sekolah. Bila jumpa kawan-kawan lama sekolah satu kelas semua dulu, kita ni dah tua tuan-tuan, tapi bila jumpa member sekolah, dia jadi muda balik tak sedar diri kan. Dia macam tu lah mana-mana pun kan. Lepas tu jumpa pula ustaz kita yang garang dulu, yang memang garang lah ustaz tu. Dia pun tengok kita, dia salam, dia tengok, kamu siapa Dia dah tak cam Yalah dulu kurus tuan-tuan. Zaman jahiliah dulu kurus kan. Saya kata Rahim ustaz. Oh Rahim, dia pun ingat-ingat balik. Dia kata ingat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita sambung sedikit lagi. Jadi bila saya jumpa ustaz saya yang mengajar saya daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 di sekolah Rawang tu, lepas tu dia tanya saya, dia kata kamu buat apa sekarang? Saya kata saya penceramah bebas ustaz. Dia kata alhamdulillah, baguslah, bolehlah panggil ceramah, dia kata. Saya kata boleh je, tak ada masalah kan. Lepas tu saya kata alhamdulillah ustaz, anak-anak murid ustaz semua jadi orang, tak ada jadi setan lagi lah kan, semua jadi orang. Saya kata saya jadi ustaz ni pun sebab yalah, puncanya ustaz pun pernah lempang saya dulu. Memang saya kena lempang dengan dia tuan. Saya kena lempang dengan dia bukan lempang biasa punya, luar biasa punya lempang kan. Dia panggil penampar pergi balik, mujur pergi tak kembali. Dia pang kiri, dia balun kanan terus, kiri kanan, tak dan menyawa kan. Melambung songkok hitam ni, masa tu tak pakai kopiah kan, songkok hitam sekolah kan, melambung ke belakang tu. Saya tak boleh lupa pelempang tu. Ustaz tu lempang saya. Saya kata yalah, berkat ustaz lempang kami dulu jadi orang. Kalau ustaz tak lempang dulu tak tahu jadi apa kan. Yalah, kita zaman sekolah kan memanglah nakal kan. Geng 08 memang macam tu. Geng-geng nakal ni. Tapi itulah sebab guru kita sayang pada kita kan. Dia lempang kita, dia rotan kita, dicubit kita, dia piat telinga kita kan. Belum ketuk ketampi 100 kali kan. Tercabut lutut kan. Saya kena 100 kali. Lepas tu gelak-gelak, kira balik daripada kosong. Tak cukup 100 kan. Lepas tu kami gelak kat depan tu, pegang telinga macam tabu labi tu. Lepas tu sekerat jalan je, tak boleh tahan, member bawa lawak kat depan, kita gelak, kosong balik tuan-tuan. Allahu Akbar. Dalam kelas tingkat 3, turun-turun macam tak ada lutut kan. Mampus masa tu kan. Itu zaman sekolah lah. Jadi berkat-berkat guru kita sayang pada kita ni, dia didik kita, dia rotan kita sebab sayang tuan-tuan. Tapi zaman dulu mana berani mengadu tak? Kita mengadu je, tali pinggang pula sampai. Kalau nasib tak baik, tu getah paip tuan-tuan, yang buat main.
zaman kita dulu kan. Jadi gitulah. Hari ni tak boleh, usik sikit lah report polis betul. Masalah betul. Jadi tuan-tuan, sebab itu kena ingat, bekalan yang kita nak kena siapkan adalah ilmu. Ilmu lah. Mana kita kena mengaji lah. Surau buat kuliah ke apa, forum ke apa, datanglah. Yang kedua, sudah semestinya lah iman tuan-tuan, yang jadi bekalan terbaik kita nak bawa sebelum kita mati besok. Dan semua benda ni kita nak kena siapkan sekarang lah. Kan? Kita nak kena siapkan sekarang. Bukannya nak mati besok baru nak siap. Tapi sekarang lah masa dia. Sementara kita ada ruang, Allah bagi lagi nyawa pada kita ni masih hidup. Inilah peluang kita nak siapkan bekalan. Dan yang ketiga tuan-tuan adalah amalan. Itu juga perkara penting yang boleh jadi bekal kita nak bawa menuju ke akhirat nanti. Sebab semua kita akan mati tuan-tuan. Tapi kita nak kalau boleh mati kita tu adalah mati yang baik. InsyaAllah macam mana kita doa hari-hari minta husnul khatimah, Allah akan makbulkan doa kita insyaAllah. Tapi syarat, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kalau kamu nak mati, hidup mestilah jadi orang yang baik, barulah ada peluang nak mati baik. Kalau hidup perangai tak senonoh, payah kita nak mati baik. Itu Sayyidina Umar yang sebut, bukan saya. Jadi sebab itu tuan-tuan, buatlah apa pun, asalkan apa yang kita buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha, Allah setuju, Allah suka. Walaupun manusia keliling tidak suka. Kita kena ingat tuan-tuan, kita ni bukan semua orang suka. Saya kuliah merata-rata hari-hari ni bukan semua orang suka tuan-tuan. Ada yang menyampah dan sebagainya. Tapi kita tak peduli ya. Orang suka tak suka itu bukan urusan kita. Kita nak puaskan kesukaan manusia, puaskan hati orang. Kata Sayyidina Ali, kamu nak puaskan hati manusia serentak satu masa, mustahil, kata Sayyidina Ali. Mesti ada seorang dua yang tak berkenan. Tapi biarlah kat dia. Kan? Bukan kita nak redha manusia, kita nak redha Allah. Janji apa yang kita buat ni Allah setuju, alhamdulillah. Sebab itu nak buat sesuatu, tengok dia punya susu galur dia dulu. Aku nak buat benda ni boleh ke tak boleh? Allah suka ke tidak? Allah bagi ke tidak? Itu kita kena cek tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Tajuk baru yang berikutnya insya-Allah kita akan sambung pada jadual kita bulan hadapan, Januari 2024 biiznillah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir dan semua yang menonton pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil bersama, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi pada ibu-ibu, tuan-tuan yang hadir dalam masjid kita pada malam ini. Dan sebelum saya tangguh, ada dua perkongsian ringkas yang saya nak share dengan tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Yang pertama sekali, seperti biasa, saya minta laluan kutipan tabung kebajikan dan tabung pembangunan kompleks tahfiz yang dibangunkan oleh sahabat saya, Ustaz Farhan Suhud daripada Gombak. Tapi tahfiznya di Kampung Sungai Pagi, Berang. So tabung ada tu, atas kursi tu. Kalau tuan-tuan nak boh-bohlah duit. Kalau tak ada duit, nak scan QR code pun boleh scan kat situ lah. Dan terima kasih banyak pada sumbangan tuan-tuan, RM1-2 yang tuan-tuan beri. Mudah-mudahan Allah gandakan lagi rezeki kita, insya-Allah. Dan yang kedua, saya menyampaikan amanah daripada Surau An-Najahiyah Seksyen 19 Shah Alam, yang saya berkuliah di sana pada malam kemarin. Jadi masa nak balik tu, AJK jumpa saya, minta tolong jualkan kalender tu lah. Kalender 2024, orang panggil macam kalender kuda tu lah.
kan. Kalender tu surau tu punyalah, dia nak cari dana sikit. Jadi harga kalender tu sekeping RM5 je tuan-tuan. Dan saya tahu tuan-tuan pun dah banyak kalender kan. Tapi kalau nak bantu surau tu boleh lah ambil satu ke dua ke. Harga dia RM5. Tapi kalau tuan-tuan nak bagi lebih pun boleh. Tuan-tuan nak bagi kurang pun boleh. Itu yang dia pesan. Sampai dia kata kalau ada yang nak ambil tak bayar pun tak apa Ustaz. Kalau tuan-tuan sanggup lah. Kalau sanggup ambil tak bayar. Tapi ambil lah. Ada dekat bonet kereta saya lah. Kalau ada yang nak infak saat lagi boleh jumpa saya. Lepas kita selesai baca Al-Mulk nanti, saya tunggu dekat kereta lah. Tuan-tuan nak beli tak beli pun tak kisah. Tapi siapa nak beli nak infak dipersilakan. Berapa ringgit pun tak apalah. Tapi dia beritahu RM5 lah. Tapi kalau kurang pun boleh, lebih pun tak apa. Tak ada masalah. Itu saja tuan-tuan untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah jadikan tahun 2024 akan datang tahun yang terbaik buat kita semua, tahun yang cemerlang, tahun yang selamat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pada tahun hadapan untuk kita juga, dan semua ibadah yang kita buat akan dinilai oleh Allah dengan sebaiknya, dan Allah terima segala ibadah kita insya-Allah. Dan jangan lupa terus mendoakan saudara Islam kita di bumi Palestin, dan teruskanlah doa, jangan putus harap walaupun tak nampak lagi jalan selesai dia macam mana. Maka teruskanlah kita doa, mudah-mudahan Allah beri yang terbaik kepada mereka dan kepada kita juga insya-Allah. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaqa wal munafikin wal zulma wal zalimin wansurna alal qawmil kafirin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin wal mustada'afina fi Palestin wa khususan fi Gaza wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.